Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin membangkitkan masalah kekurangan rumah mampu milik di bawah usaha kerajaan di kawasan Sibu. Sekarang usaha kerajaan untuk membina rumah mampu milik di Sibu hanya terdapat di Sibu Jaya yang berada lebih kurang 25 km dari bandar Sibu. Tuan Yang di-Pertua, jenis rumah yang dibekalkan hanya rumah pangsa. Memandangkan di Sarawak mempunyai tanah yang luas, rumah pangsa adalah tidak digemari. Lagi kualiti rumah yang dibekalkan amat rendah berbanding dengan rumah mampu milik yang dibekalkan oleh pihak swasta dan mempunyai pilihan yang banyak. Sekarang banyak projek perumahan mampu milik daripada pengusaha swasta masih mengamalkan sistem double contract. Ini merupakan sesuatu yang amat membebankan rakyat. Kebanyakan skim atau program perumahan seperti Rumah Mesra Rakyat, PPR dan sebagainya yang menyasarkan golongan yang miskin berpendapat kurang dari 2,000 belum disediakan di kawasan Sibu. Ada beberapa program memerlukan pemohon mesti mempunyai tapak atau tanah sendiri. Saya rasa syarat itu amat susah dipenuhi oleh kebanyakan pemohon miskin. Saya hairan apabila kerajaan memperkenalkan My Home program tetapi syaratnya terlampau. My Home hanya untuk golongan yang berpendapatan lebih dari 3,000 sebulan, baru layak memohon. Tetapi memandangkan kebanyakan golongan yang tidak berupaya untuk memilih rumah sendiri merupakan golongan yang berpendapatan kurang dari ringgit Malaysia 3,000 sebulan. Harga rumah yang ditawar oleh program ini merupakan harga rumah kos rendah yang ditawarkan oleh kebanyakan pengusaha swasta selepas proses double contract. Adakah ini bermakna golongan dengan berpendapat rendah ini akan bertanding dengan golongan yang berpendapat dan sederhana tinggi untuk mendapatkan rumah kos rendah? Saya harap kerajaan boleh menurunkan syarat dalam program My Home supaya golongan berpendapatan kurang dari ringgit Malaysia 3,000 juga boleh layak memohon serta melibatkan semua pengusaha swasta dalam program My Home ini supaya lebih banyak rumah sedia ada boleh ditawarkan dan mengelakkan masalah double contract yang mengelirukan dan membebankan rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli yang berhormat daripada kawasan Sibu. Yang berhormat, sebenarnya perkara ni saya dah jawab dalam sidang parlimen yang lepas. Saya pun tak faham kenapa yang berhormat nak bawa balik usul ni. Ya, saya dah jawab dah. Semua masalah yang berhormat bangkitkan ni saya dah jawab sebenarnya dalam sidang yang lepas. Tapi tak apalah. Oleh kerana ni sidang yang ada pada hari ini, saya jawab balik. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman kepada ahli yang berhormat, yang berhormat bangkitkan tentang persoalan berkaitan dengan pelaksanaan PPR di Sibu. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian laksanakan projek PPR ni, dia bergantung kepada permintaan daripada kerajaan negeri, yang berhormat. Kerana saya dah jelaskan dalam jawapan saya yang sebelum ni semua, mana-mana permohonan kepada mana-mana projek baru PPR, dia mesti datang, permohonannya itu mesti datang daripada permohonan kerajaan negeri. Ya, maknanya kerajaan negeri yang mohon. Kalau kerajaan negeri kata kerajaan negeri nak buat lebih dekat kawasan yang berhormat di Sibu, maka kerajaan negeri akan mencadangkan kepada pihak kementerian untuk bina PPR di kawasan Sibu dan tanah akan disediakan oleh pihak kerajaan negeri. Dan selain daripada itu, cadangan tanah yang akan disediakan oleh kerajaan negeri yang berhormat akan dinilai oleh pihak kementerian sebelum kementerian buat perancangan untuk pembinaan hasil daripada cadangan tanah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek PPR dia bergantung kepada peruntukan yang akan diterima oleh pihak KPKT. Kerana pada setiap tahun, kalau yang berhormat maklum, pada setiap tahun kerajaan akan bentangkan bajet untuk pelaksanaan pada tahun yang akan datang. Dan macam tahun ni kita dapat peruntukan sebanyak 578 juta ya untuk kita bina rumah-rumah PPR yang telah pun siap sedia dimohon oleh pihak-pihak kerajaan negeri, termasuklah kerajaan negeri Sarawak. Dan selain daripada itu, bagi kawasan Sibu yang berhormat, kementerian telah pun menyiapkan satu projek PPR 500 unit di Seduan Sibu. Yang berhormat maklum kan, di Seduan Sibu. Dan telah pun diserahkan
oleh KPKT kepada Kerajaan Negeri Sarawak pada 15 hari bulan Februari 2012. Dan untuk pengisian dan penyelenggaraan, yang itu Kerajaan Negeri akan uruskan. Dan sehingga 31 Mac 2014 kita serah PPR 500 unit, sehingga 31 Mac 2014 sejumlah 489 unit telah pun diisi. Dan saya sebenarnya tak setuju bila Yang Berhormat menyatakan bahawa kualiti pembinaan PPR yang ada adalah rendah. Saya tak tahu sama ada Yang Berhormat dah tengok ke belum PPR baru ni. Kalau Yang Berhormat belum tengok, tak apa. Kejap lagi saya bagi gambar ni pada Yang Berhormat. Ya, saya nak Yang Berhormat tengok semua ni gambar-gambar yang saya dah ambil tentang 500 PPR seduan yang kita bina di Sibu. Ni Yang Berhormat, ini ialah konsep baru dan moden. Jadi kalau Yang Berhormat kata Yang Berhormat tidak puas hati dengan kualiti pembinaan PPR yang ada, Yang Berhormat kata rendah dan sebagainya, jadi ini satu penyataan ayat yang saya nak sangkal dan saya tidak setuju dengan kenyataan itu. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, bila kementerian melaksanakan projek PPR ini, kita bukan saja bina projek PPR, Yang Berhormat, kita bina rumah. We don't only build houses, but we build homes dengan izin. Yeah, we don't build houses alone, but we build homes dengan izin. Maknanya, bila kita bukan bina rumah semata-mata, tetapi kita bina tempat tinggal, maka sudah tentulah kita tidak akan kompromi dengan kualiti yang perlu diberikan oleh mana-mana pemaju yang membangunkan projek PPR yang ada. Dan dia ditetapkan mengikut kepada standard pembinaan melalui Construction Industry Standard dengan izin CIS yang dikeluarkan oleh CIDB. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, yang berkaitan dengan My Home, skim My Home, yang ini pun saya dah jawab dalam sidang parlimen yang lepas, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat sedar, saya dah jawab. Yang Berhormat bangkitkan mengenai skim My Home. Skim My Home ni, Yang Berhormat, dia menawarkan insentif. Ya, dalam ucapan bajet yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memaklumkan ya, untuk skim My Home 10,000 unit rumah ya, dengan peruntukan sebanyak 300 juta. Dan kita bagikan insentif RM30,000 seunit, bukan saja memberi faedah kepada pembeli-pembeli yang berpendapatan isi rumah antara 3,000 sehingga 6,000 sebulan, tetapi juga sebagai insentif kepada pemaju swasta untuk menggalakkan pemaju supaya bina lebih banyak lagi rumah-rumah mampu milik bagi kadar pendapatan 3,000 sehingga 6,000 yang berkenaan. Dan pembinaan rumah kos rendah yang dibangunkan atas konsep PPR yang saya sebutkan daripada mula tadi, itu adalah untuk rakyat yang berpendapatan kurang daripada 2,500. Dan yang mana kurang daripada 2,500, mana bawah daripada 3,000, boleh mohon rumah PPR. Dan yang mana berpendapatan 3,000 hingga 4,000, skim My Home yang pertama, dengan harga jualan rumah antara 80,000 sehingga 120,000. Bagi mereka yang berpendapatan 3,000 hingga 4,000, kaki persegi 800. Dan bagi mereka yang berpendapatan 4,001 ringgit sehingga 6,000, skim My Home kedua, iaitu 120,001 ringgit ya, sehingga 250,000. Dan ini adalah merupakan skim yang disediakan untuk menggalakkan bukan saja kepada mereka yang berpendapatan bawah 3,000 tadi untuk PPR, dan yang berpendapatan 3,000 hingga 6,000 ini akan dapat juga menikmati membeli rumah mampu milik di bawah skim My Home yang ada. Dan selain daripada itu, skim My Home ini selain daripada itu, kepada mereka yang mana yang bawah daripada 2,500, bawah daripada 2,500 di peringkat kementerian. Di peringkat kementerian KPKT, kita juga sediakan insentif yang lain. Bina rumah kepada golongan berpendapatan rendah, bawah daripada itu melalui skim pinjaman perumahan yang disediakan di peringkat kementerian. Jadi apa yang nak saya nyatakan ni, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, bahawa pembelaan kepada masyarakat dia mencakupi semua golongan masyarakat yang ada. Dan selain daripada itu, isu yang terakhir yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang berkaitan dengan double contract, tak berlaku, Yang Berhormat. Tak berlaku dalam penjualan rumah yang dilaksanakan oleh kementerian. Jadi Yang Berhormat tak payah nak bimbang.
Ini soal double contracting dan sebagainya, dia tidak berlaku kepada mana-mana projek PPR yang dibangunkan oleh kementerian. Ini berlaku di tak pengusaha perlu. swasta. Tak, Yang Muhammad duduk, saya jawab. Yang Muhammad dah tak boleh mencelah lagi. Ya. Nanti Yang Muhammad bangkitkan pada soalan yang akan datang. Yang saya dengar Yang Muhammad bangkitkan tentang isu double contract. Saya nak maklumkan dari segi tanggungjawab kementerian. Tak berlaku, termasuk di bawah skim My Home. Di bawah skim My Home, perumahan yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat swasta di bawah skim My Home juga tidak akan berlaku, kerana kerajaan akan tentukan segala prosedur berjalan seperti sepatutnya dan tidak akan berlaku double contract kerana harga jualan ini dikawal oleh kerajaan di bawah skim My Home dan juga di bawah program PPR. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, saya nak minta kepada Yang Berhormat lah, kalau ada double contract yang dilaksanakan oleh pemaju swasta dekat kawasan Yang Berhormat boleh kemukakan isu yang berkenaan kepada pihak kementerian, supaya kita boleh mengambil tindakan. Terima kasih banyak Datuk Yang di-Pertua.